Okay, so hari ni nak start macam mana how to shop forever online. Okay, so kita boleh buat dua dekat sini. Yang first, anda boleh pergi ke forever.net.my. Ni untuk Malaysia, manakala forever.net.sg ni untuk Singapura lah. Okay, so ada tak kat sini yang dari Singapura? Kalau ada boleh komen. Okay. Okay, first thing first, okay, yang paling penting yang first sekali kita nak cakap ialah tentang password atau dan juga FBOID sebab yang ni mostly adalah ramai yang mempunyai masalah untuk password. Macam mana reset password ni ada yang susah sangat. Okay, so kita ada 3 cara dekat sini. Yang pertama sekali, bila anda mendaftar tu mungkin anda ada yang dapat surat welcome letter daripada Forever. So surat tu nanti akan tulis anda punya FBOID dan juga password. So nanti anda boleh terus daftarkanlah, masukkan login menggunakan FBOID dan juga password yang diberikan melalui surat. Tapi kalau ada yang tak dapat surat macam mana? Okay, anda perlu check dekat welcome email yang anda terima lah daripada Forever. So kalau welcome email ni biasanya daripada apa yang anda dah daftarkan melalui email anda. So that's why sangat penting untuk anda menggunakan email anda sendiri. Maknanya seorang satu email, bukan email orang lain tu anda daftarkan atas nama orang lain. Tak. So maknanya email anda kena nama anda juga. So itu yang penting supaya anda sendiri dapat password tu supaya anda sendiri boleh login untuk buat pembelian secara online. Okay, yang ni sangat penting. Okay. Okay, lagi satu untuk password tu juga penting juga email tu kena email anda sendiri ya, sebab kalau email tu duplicate, ada orang lain dah guna email tu, so kita tak boleh nak reset password anda. So anda kena buat email anda sendiri. Okay, itu yang pertama untuk password. Dan yang kedua, email tu seeloknya, ini ada daripada IT department sendiri cakap, kalau anda buat email melalui Gmail ataupun Google Gmail, tu lebih baik lah sebab dia lebih bagus berbanding Yahoo, Hotmail ataupun email yang lain lah, sebab kebanyakan email yang lain tu email yang masuk akan terus pergi ke macam spam. Okay, so that means anda akan cakap, tak ada pun, saya tak ada email pun. Sebenarnya ada, cuma email tu dia masuk dekat spam. Okay. Okay, tak apa. So kalau email tu masuk dekat spam, so that's why anda akan, saya tak nampak pun, saya tak receive for email, tapi sebenarnya anda dah receive, cuma dia pergi dekat spam saja. So anda kena check lah dekat spam. Mungkin anda ada terima dari email daripada Forever, so check dekat spam kat situ, mungkin ada kita berikan password. Okay, so selain tu juga anda juga kalau tak ada surat, tak ada dapat email juga, macam mana saya nak buat ni kan. So tak tahu juga, yang ni yang the latest one lah. Kalau anda dah tak terima email, tak terima surat, so anda boleh terus contact kita punya customer service melalui email ataupun WhatsApp, iaitu email cs@forever.net.my. Anda perlu sertakan nama penuh, email anda dan juga detail-detail anda, nombor telefon, dan bagi tahulah yang anda mempunyai masalah password, macam mana nak dapatkan password melalui email dan juga WhatsApp. So anda bukan WhatsApp tu terus bagi tahu tak ada password, tapi anda perlu juga bagi tahulah detail anda supaya kita boleh lebih efisien lah, kita terus check, terus bagi password pada anda. Okay, manakala kalau untuk Singapura, anda boleh contact customer service tu melalui email cs@forever.net.sg. Kalau Malaysia, cs@forever.net.my. Okay, so ini adalah 3 cara untuk anda dapatkan FBOID ataupun password. So kalau yang first step ni sangat penting, sebab kalau first step ni password anda tak dapat, memang anda tak boleh nak masuk login daripada kita punya website dan susah nak buat pembelian. So yang first step ni anda kena take note lah 3 perkara ni. Okay, surat, email,
dan juga contact our customer service kalau dah tak dapat sangat. Okay, so sangat penting lah untuk kita terima surat tu. Kalau tak dapat lagi email, tak dapat lagi, baru contact customer service kita. Okay. Okay, setakat ni semua boleh go lagi Okay, tak apa kalau sambil-sambil tu sambil minum pun tak apa. Okay, sebab kita hari ni leisure je. Okay. Okay, so kalau this is your first time login, maknanya tadi ada yang ramai cakap belum pernah buat online ni. This is your first time login. Okay, kalau anda first time login, ingat anda kena tukar password. So password yang diberikan tu sebenarnya hanyalah password sementara sahaja dan anda boleh gunakan sekali. So bila anda dah login menggunakan password yang diberikan, anda perlu tukar password anda sendiri. Okay, so password yang anda tukar tu should contain, perlu mengandungi first 8 karakter minimum. So 8 karakter minimum ini termasuklah at least satu huruf besar, at least satu huruf kecil, huruf nombor dan juga satu special character. So special character ni yang sangat penting sekali anda kena take note ialah sama ada anda boleh buat underscore macam ni, underscore ataupun dash ataupun simbol slash or ataupun lain-lain mengikut anda punya preference lah. Kalau anda mungkin nak tulis nama, contohnya kalau sekarang ni sampel forever underscore 20. So forever at least satu huruf besar dah ada. Lepas tu forever yang lain-lain ni huruf kecil, at least one special character kita ada. Dash kat sini, underscore dan juga number. So karakter dia sekarang ni dah lebih 8. So password tu dah boleh ditukar. Okay. So anda perlu make sure semua karakternya ada, baru password anda akan berjaya ditukar. Selain daripada tu, kalau anda tak tukar dengan betul, tak cukup salah satu syarat daripada yang disenaraikan ni, memang anda tak boleh nak tukar lah. So that's why anda perlu pastikan yang ni yang sangat penting. Okay. So mungkin kalau saya dah tukar dah tak ada semua ni, mungkin anda terlupa special character. Sebab special character ni mungkin ramai yang terlepas pandang lah, sebab biasa nombor dengan huruf je kan. Tapi sekarang ni kita ada juga special character. Paling penting 8 character minimum. Okay, so sebagai contoh lah kalau lain kan kita mungkin nama siapa sekarang ni, nama Cindy contohnya. Okay, so kalau nak tulis Cindy, nak letak nama, tak nak letak forever kan. Tulis Cindy, C huruf besar I-N-D-Y, ataupun special character nak letak dash, tak nak underscore nak dash, tulis dash, lepas tu nak tulis nombor berapa, 40 ataupun 21 pun boleh. Okay, semua boleh faham password ni, sebab password ni dah yang ramai sangat ada masalah password. So kalau password ni anda dah lepas, so maybe anda dah biasalah dengan step yang seterusnya untuk buat pembelian. Okay, so take note. Okay, password. Okay, so bila dah settle semua, anda boleh pergi ke forever.net.my untuk Malaysia ataupun forever.net.sg untuk mereka di Singapura untuk membuat pembelian. Okay, so pergi ke laman web ni mudah saja anda just tuliskan dekat di bahagian link ni. Okay, di bahagian sini Okay. Okay, so anda boleh tengok dekat sini. So nanti anda tulis kat sini saja forever.net.my dekat sini, and then akan keluar yang ni. Okay, dan make sure bila keluar macam ni, make sure negara akan keluar Malaysia. Okay, kalau anda berada di Singapura, masuk Singapura, kena make sure Singapura lah, bukan negara yang lain. Okay, and then anda kena login dekat sini. So tekan login. Okay, mungkin slow sikit, tak apa. So anda bila dah tekan login, so dia akan keluar macam ni lah. So bila dah tekan login tu, anda make sure nampak bangunan ni. Bangunan yang tersegam indah ni.
bangunan HQ KL, okay, di Taman Maluri. So make sure nampak benda ni, bangunan ni iaitu di Malaysia. Masukkan FBO ID ataupun email, lebih mudah masukkan FBO ID. Okay, contoh FBO ID masukkan yang nombor 6000, semua tu make sure masukkan nombor saja, tak ada dash, tak ada apa, nombor saja, masukkan daripada hujung sampai akhir 600 sampai habis. Make sure ada 12 nombor FBO ID. Okay, and then masukkan password yang seperti yang saya cakapkan tadi. Okay, password kalau untuk yang first time login, password anda seperti yang ada dalam surat ataupun email ataupun melalui customer service. Tapi kalau anda dah pernah dah pernah tukar password, dah pernah login, bukan first time, maksudnya second time atau seterusnya, anda boleh masukkanlah password yang anda seorang tahu sahaja. Okay, so tapi kalau anda ada masalah terlupa password pula, kalau terlupa password macam mana nak buat? Mudah je, just WhatsApp pada nombor yang tertera 0182108871 ini untuk Malaysia, ataupun emailkan ke cs@forever.net.my dan pastikan anda tuliskan apa yang anda masalah yang anda alami lah, sama ada password, terlupa password, dan juga pastikan make sure tuliskan nama penuh, nombor ID, nombor telefon anda ataupun email, dan juga email supaya kita dapat terus efisiensi kita terus bagi password dengan mudah lah pada anda. Okay, dan kalau untuk Singapura, anda akan nampak ni bangunan di Singapura pula. Okay, so masukkan sama saja ID dan juga password. Okay, so kalau terlupa password di Singapura sama juga, anda boleh klik forgot your password. Okay, and then anda boleh pergi ke email untuk dapatkan link dan juga proceed to the next step. Okay, so ini antara step-step awal ni yang sangat penting, very crucial that all of you must take note. Okay. Alright, tapi untuk Singapura juga kalau ada masih lagi mempunyai masalah email, okay, terus emailkan ke cs@forever.net.sg and then masukkan semua detail, nama penuh, alamat email anda, contact number dan juga tuliskan apa request anda dan untuk dapatkan password request lah. Okay, so itu untuk click shop now. Alright, so Finas nak try login ya. Sekejap Okay. Okay, so kita tengoklah kalau cara kita nak beli ni macam mana. So kalau untuk first time, login macam Finas buat ni. Oops. Tak cukup kosong, okay. Okay, semua okay ke tu? Sebab Finas tak dapat nak baca chat. Tak apa, selepas ni Finas baca chat, okay. Okay, so Finas dah berjaya masuk dekat laman web Forever Living Malaysia. Okay, so anda tengok. Nanti anda akan nampaklah nama penuh anda kat sini. Ni nama penuh saya, okay. Dan juga apa pelbagai lah kat sini. Tapi untuk shop sekarang ni mudah je. Kalau anda dah tak sabar sangat nak beli, anda terus pergi ke shop now dekat sini. Nampak tak kad ni? Okay, trolley ni anda boleh terus tekan dekat sini. Okay, shop now. Okay, just tekan shop now je. So terus kita akan boleh pilih produk mana yang kita nak beli. So tak payah nak beratur, tak payah nak susah-susah nak cari parking ke, nak pergi ke. Lagi satu dengan PKP sekarang ni, kita terpaksa tak boleh nak bergerak ke mana-mana. So just buat online je. Dah boleh nampak categories kat sini. Okay, ni adalah categories group. Okay, so untuk categories ni, anda boleh pilih anda nak drinks, nak pilih aloe vera gel, nutrition, bee products, personal care, skincare dan sebagainya. So anda boleh pilih saja dekat kategori group tu. So mudah kan? Okay. So sekarang ni contohlah kalau kategori group,
Finas nak pilih drinks, okay. Drinks, so aloe vera gel Finas dah habis. So Finas nak beli aloe vera gel kat sini. So dia dah tuliskan harga mengikut tahap anda lah. So kalau anda assistant supervisor, so harganya mengikut assistant supervisor, so dia mengikut tahap anda. So that's why penting lah untuk anda terus tahu je ini harga mengikut level anda. So kita dah mudahkan untuk anda, so tak payah nak tekan calculator, nak kira semua tak perlu. And then kita juga sertakan sekali CC. So mudah untuk anda tengok lah produk mana ni ada CC berapa, mana CC yang lagi tinggi, mana CC yang cukup-cukup, okay. So nak beli aloe vera gel, contoh saya tak nak beli satu lah. PKP ni nak banyak, saya nak terus beli 5. Ataupun untuk saya seorang saya nak beli 10. Okay. So anda tunggu je, terus tekan add kat sini. Okay. So nanti dia agak loading dulu. So saya dah tekan 10 dekat sini, maknanya saya nak 10 aloe vera gel sepanjang PKP ni kan, contoh. So anda tengok kat sini, ini adalah harga yang saya, harga untuk saya, level saya RM643.50 ringgit Malaysia. So ini adalah harga dan juga CC dia 1.090 cc. So dah disertakan dekat sini. Okay. Tapi kalau anda dah beli, tapi anda masih lagi, saya nak tambah lain lah. So macam mana nak tambah yang lain? Cari lagi produk. Contohnya anda nak beli B products pula. Okay, so klik saja dekat sini categories group ni. Klik B products. And then anda scroll down and just klik mana produk yang anda nak perlukan lah. Contoh kalau nak sekarang ni untuk immune system. So maybe nak beli 2 B propolis. Okay, then just add dekat sini lah. Okay, nanti dia akan keluar dekat your shopping cart ni. Okay, boleh nampak kan semua? So mudah je kat sini. So bila anda dah nampak senarai ni, contohnya saya nak 2 barang ni sahaja. Okay, so mungkin saya berubah fikiran lah. Tak naklah saya beli 10, saya nak beli 5 je. So anda boleh just change kat sini. So bila anda dah ubah number dekat sini, just klik update items lagi sekali lah, update items supaya harganya untuk update harga dan juga CC. Okay, so bila anda beli 5, inilah harga untuk 5 barang aloe vera gel dan juga 2 B propolis. So anda boleh nampak kita terus subtotalkan kat sini RM475.15 berserta dengan CC 0.805 cc. So view card dia kita ada 7 barang. So kalau lepas tu anda dah bersetuju, okay, so anda dah settle dah semua, settle, anda nak, saya dah confirm lah saya nak beli ni je, tak nak beli lain dah lah, anda dah tak nak tengok-tengok dah, terus tekan check out. Okay, so itu untuk dari segi pemilihan ya, belum habis lagi ya, tunggu lagi, belum habis lagi. Okay, so nanti, okay, anda akan nampak lah kat sini your shopping cart, semua ni, cara-cara dia, ni dah barang anda. Okay. Okay, so please note juga ya, kalau bila anda buat pembelian online, of course kita ada shipping charges. Okay. So untuk shipping charges tu, untuk setiap pembelian yang berjumlah RM500 dan ke atas, anda akan dapat percuma. Okay. Percuma shipping charge. Okay, tapi kalau anda kurang daripada itu, anda perlu bayar lah mengikut shipping charges yang ditetapkan. Okay, so nanti tadi sudah beli aloe vera gel 5, propolis 2. So apa yang anda perlu buat lepas tu, anda kena tekan check out lah bila dah confirm, and then terus tekan check out. So Finas akan go through yang ni sebab bahagian ni adalah bahagian pembelian. So kita akan teruskan dengan presentation. Okay, tadi kita dah shop now dekat sini. And then dah beli barang, okay, dah tekan add and then check out seperti yang dah ditunjukkan tadi. Okay, so kita dah sampai part ni. So anda kena make sure double check your ordering list. Okay, so kita tak nak, tadi kan anda dah berubah fikiran. Contoh tadi Finas dah berubah fikiran daripada 10, Finas nak beli 5 pula kan. So Finas kena check lagi lah supaya make sure betul-betul. Sebab bila kita buat online order ni, kita kadang-kadang tak perasan. Kadang-kadang kita nak 5 tapi kita tertulis 50. Mana tahu kan. So nanti dah bahayalah kat situ, nanti kita dah buat pembayaran semua nanti. Kalau nak pudangkan apa semua nanti
susah. So that's why sangat penting untuk double check your ordering list. Okay, so jangan lupa double check. Buat tu jangan tergopoh-gapar, relax sebab kita pun duduk kat rumah kan, stay at home. So tengok produk siapa yang nak beli, kuantiti, harga dengan teliti. Okay. So bila dah check, dah confirm, ni memang dah confirm, dah check 2-3 kali pun confirm. Then terus check out. Okay, tekan kat sini check out, maknanya kita dah confirm. Okay, and then bila dah check out, ordering semua kita dah confirm, kita kena tulis pergi kepada enter new shipping address. Okay, so yang shipping address ni ialah barang tu akan dihantar kepada shipping address yang anda beri. So kalau anda nak tukar ataupun anda alamat yang terkini, anda kena masukkanlah enter new shipping address. Masukkan alamat yang anda nak hantarkan. Okay, sekarang ni dah tertera kat sini. Contoh yang ni Pinas nak hantar dekat office, contohnya dekat office. So Pinas dah tertera dekat sini address dekat Ceras, KL, okay, dan juga postcode. Okay, so seperti yang Pinas cakap tadi jugalah, before kita select shipping address tu, make sure address tu betul. Okay, supaya barang pun sampai. Okay. So enter new shipping. Okay, boleh klik enter new shipping address ni. Okay, and then kalau yang ni kalau anda nak bercadang ni, kalau belum PKP ataupun selepas PKP ni, selepas kita boleh pergi keluar, dah tak ada perintah kawal pergerakan ni, bolehlah kalau anda bercadang nak ambil pick up dekat center, anda kena tulis address collect at center for Forever Kuantan Center, macam tu. Okay, tapi kalau anda tak nak lah, saya tak nak collect sendiri, saya nak senang, mudah je sampai sekarang ni kan kat rumah. So just tuliskan alamat rumah anda. Okay, and make sure juga anda tulis nama, okay, alamat, city, negeri dan juga negara Malaysia, postcode juga dan juga nombor telefon anda. So semua detail ni sangat penting lah untuk rujukan. Okay. Okay, so bila dah settle pilih barang, dah settle tulis alamat, so tibalah untuk kita buat pembayaran. So step 10 ni, untuk buat pembayaran kita ada 2 cara tau. So 2 cara ni, yang pertama sekali kita kena kita kena buat pembayaran melalui credit card. Okay. Yang kedua, bank transfer ataupun direct bank in. So kalau credit card, dia memerlukan credit card tu, anda kena ada credit card, ataupun bank transfer tu kalau anda dah biasa melalui bank. Okay. So option 1, 3D secure credit card. Okay, so nanti anda akan nampak ya, dia akan tulis, anda kena select dekat sini. Okay, select sama ada. Cara yang pertama, melalui 3D secure credit card. So kalau anda biasa dengan credit card ni, anda terus klik dekat sini. Okay. So klik dekat yang dipaparkan ni ya. Klik dekat sini, select 3D secure. And then klik continue dekat sini. Okay. Boleh faham dekat, maknanya klik dekat, saya ulang, klik dekat sini, kat thumbnail ni. And then dekat bawah belah kanan ni, terus select continue. So maknanya 2 option tu anda kena pilih salah satu sajalah. Okay. And then sekali lagi anda kena, kita akan ada tunjukkan apa yang anda dah pilih tadi. Okay, maklumat yang anda dah pilih tadi semua dah order. Terus anda dah confirm, terus klik dekat sini, I understand and agree to the terms and condition, and then finish and pay. Okay, so maknanya dah confirm, maknanya saya memang dah confirm dan saya nak bayar. So bila nak bayar, terus fill in your credit card detail dekat sini. So credit card detail, anda perlu tuliskan card number, means dekat card tu, kat credit card tu anda, kalau dah biasa beli online ke apa ke, akan ada number dekat depan kad tu, anda masukkan card number dan juga nama pada kad. Expiry date ni mungkin ada dekat depan ataupun dekat belakang kad, dan juga CVC. So CVC ni dia macam kod ke, anda boleh tengok dekat bahagian belakang kad. So kad tu make sure physical kena ada dekat anda dan jangan tunjuk dekat orang lain, okay?
untuk kad tu. And then bila dah settle semua, anda kena klik submit dekat sini. Okay, so maknanya dah akan ada nampak amount. So isikan semua detail and then submit. Okay, so bila anda dah settle, dah submit apa semua, anda akan nampak web order number, MYS, berapa-berapa. Yang ni mengikut nombor order anda. So web order number ni yang sangat penting, yang anda perlu screenshot, yang anda perlu tulis. So that's mean kalau ada anything masalah, anda boleh rujuk kepada web order number ni. So web order number is very important. So anda perlu simpan, anda perlu make sure anda ada detail web order number ni bersama dengan anda. Okay. So bila dah complete order, anda juga selain daripada web order number, anda akan terima email confirmation order. So daripada order anda semua ni kita akan berikan kepada email. So email tu sebagai untuk bukti lah. Okay. Tapi kalau sebaliknya yang keluar, tak keluar web order number. Okay. So dia keluar authentic. Ni ada yang conteng. Okay, authentic failed for reason the authorization was declined. So keluar yang ni bermaksud payment anda tu tak berjaya. Okay, so maknanya pembayaran yang anda dah buat tadi tu tak berjaya. So bila keluar macam ni, anda terpaksa kena buat semula ordering sebab payment tu tak berjaya. Okay, so saya harap bila anda buat ni successful lah, anda boleh terus terima web order number. So that's why web order number is very crucial, sangat penting untuk anda rekodkan untuk rujukan. Okay. Okay, boleh faham? Tu untuk option yang pertama. So semua boleh go lagi tak? Semua. Okay, I hope semua boleh terima lagi ya, ataupun kalau tak berterima lagi boleh leisure, boleh minum sekali sambil tengok this tutorial. Okay, and then option 2, okay, tadi option 1 credit card, so option 2 bank transfer ataupun direct bank in. So option 2 ni sebenarnya dia agak kompleks sikit sebab dia ada banyak cabang je, tapi ikut preference anda lah kalau anda dah biasa buat untuk bank transfer ni. Okay. Sekejap Okay, so untuk bank transfer ni, kalau anda dah biasa nak buat transfer, anda tak digalakkan lah guna JomPay. Okay, so kalau anda lebih better guna bank transfer, so anda terus guna bank transfer saja, tak perlu guna JomPay lah. Okay, tapi kalau tak biasa JomPay, dah biasa bank transfer, then go on bank transfer. Okay. Okay, so untuk bank transfer, anda klikkan yang bawah ni and then sama juga klik continue. Continue kat bawah ni. Okay, sama, cuma pilihan yang lain, bank transfer. Okay, so bila bank transfer, okay, please noted that our payments ni melalui bank transfer ni tak direct dengan bank. So kita tak terus direct dengan bank. Okay, tapi kita perlukan anda untuk buka browser lagi satu untuk buat pembayaran melalui bank. So anda sendiri yang kena buat pembayaran melalui bank. So it's a bit complex, tapi kalau anda dah biasa buat, then why not you boleh teruskan. So your order total, so nanti anda akan nampak ya dekat sini seperti ni. Anda akan nampak your order total amount is RM335.55 contoh So contohnya amount yang ditunjukkan ni anda kena ingat. So anda kena ingat sama ada anda nak screenshot ke, nak tulis ke ataupun nak hafal ke, itu terpulang. Tapi anda kena ingat jumlah amount tadi. Okay, so jumlah amount tadi tu anda kena ingat sebab nanti anda kena buka lagi satu browser untuk anda bank transfer. Okay. So, selepas anda ingat jumlah tadi yang anda dah nak beli tadi, okay, so anda dah ingat jumlah dia berapa, RM335.55 tadi, anda kena buka browser yang lagi satu untuk pergi ke online banking. For example, kalau anda biasa My Bank to You, anda terus pergi ke My Bank to You.
And then kalau dah biasa public bank, anda boleh pergi ke public bank, login seperti biasa untuk online internet banking account anda sendiri online, masukkan username dan sebagainya online, and then buat transfer, make a payment into our designated bank account. So terus masukkan pembayaran tu, buat pembayaran tu kepada our bank, designated bank. So yang pertama sekali bank yang kami gunakan ialah public bank. So ini adalah dia punya number, okay, number account kat sini. So kalau anda dah biasa public bank dan nak terus transfer pada public bank boleh, dan ini adalah nombor account dia. Okay. Atau untuk Maybank anda boleh terus buat pembayaran kepada Maybank mengikut nombor dan juga bank yang telah dipaparkan. So ini sangat penting untuk anda ada nombor akaun ni, okay, sebab ini adalah atas nama Forever Living Malaysia. Okay. Okay, so bila anda dah settle buat pembayaran, okay. Okay, yang ni untuk Singapore Okay, kalau untuk Singapore sama juga make payment dekat designated bank atas nama DBS Corporate Current Account, dan ini adalah nombornya. Ini untuk Singapura ya, yang slide yang ni untuk Singapura. Okay. Okay, so ini adalah nombor account dia. Okay, Finas akan go through slow. So, bila anda dah buat payment mengikut bank masing-masing, okay, kalau Malaysia yang ni, okay, mengikut bank masing-masing, dah settle buat transfer mengikut jumlah amount yang dah diberikan, yang anda dah ingat tadi, okay, ni untuk Singapura. Okay, bila dah ingat, okay, anda dah, bila dah siap pembayaran tu, make sure payment yang anda dah buat, bukti receipt yang ada tu anda kena save, anda kena simpan. Okay, so anda kena simpan sebab kejap lagi saya akan terangkan kenapa ya anda kena simpan. Okay, so bila anda dah settle, anda pergi balik dekat our website. Okay, website ni anda akan jumpa seperti ini. Okay, so kita akan ada beberapa details yang anda perlu isikan. Okay, so detailsnya termasuklah bank account yang anda bank tu, sama juga nama akaun pembayar, nombor akaun pembayar, nombor FBOID anda dan juga transaction tarikh transaksi yang dibuat. Okay, so semuanya anda kena isikan setelah pembayaran anda dah berjaya. Okay, so bila dah settle semua pembayaran, anda kena klikkan dekat sini. Okay, so klik dan anda pun boleh check semua dan terus continue. Okay, and then klik continue kat sini. Oh ya, kenapa anda kena simpan receipt tadi, bukti pembayaran tu, sebab bukti pembayaran tu anda perlu emailkan kepada order@forever.net.my untuk rujukan kami. Okay, so in case ada anything, kita perlu rujuk bukti pembayaran anda tu kepada order@forever.net.my. So that's why important lah untuk anda simpan bukti pembayaran yang dah dibuat melalui bank transfer ni. Okay, so bila dah settle semua, dah isi the details here, baru anda klik continue. Okay, so bila dah continue akan keluar lagi sekali the order. Okay, and then again click I understand and agree to the terms and condition, and then click finish and pay. Okay, so maknanya anda dah settle lah semua. So itu saja kalau untuk pembayaran. So kalau nak lebih mudah lagi bagi Finas lah, pada Finas boleh credit card je. So tak payah kita nak banyak-banyak kali. Tapi ikut juga anda, mungkin ada yang dah biasa buat bank transfer. So why not just buat bank transfer je. Actually dia not complicated pun. Just cara dia lebih panjang. Okay, so as for summary, untuk ringkasan pembayaran, dia ada dua option lah seperti yang Finas dah cakap tadi, iaitu credit card dan juga bank transfer. So kalau credit card, fill in all the details and then the payment. So kalau successful, anda akan dapat receive web order number dan juga order confirmation email.
So ini yang sangat penting. So selagi anda tak terima the receive web order number dan juga order confirmation email, so ini bermaksud pembayaran anda tidak berjaya dan anda perlu mengulang semula membuat pesanan. Okay. So manakala kalau bank transfer anda perlu login dekat online internet bank account dan membuat pembayaran melalui bank account anda. So anda perlu memastikan anda transfer pembayaran itu kepada bank-bank yang telah ditetapkan seperti yang tertera, iaitu kepada akaun nama Forever Living Products Malaysia, Public Bank ataupun Maybank mengikut nombor yang tertera. Okay, mudah saja. So and then emailkan bukti pembayaran itu kepada order@forever.net.my and then enter the bank transfer detail, okay, yang seperti diterangkan tadi. And then the end. Okay. Dan kalau untuk lain pula kalau untuk Singapura, dia akan masuk DBS Corporate Current Account. Okay. So actually saya faham yang terdapat banyak soalan. Mungkin ada yang kita belum jawab lagi, so jangan risau. So soalan-soalan ni kita akan forwardkan kepada department IT, department yang berkenaan yang khas dalam bahagian online ni. Okay, sebab kita pun tak boleh nak jawab semua. So ada soalan yang kita tak dapat nak, masih belum kita jawab lagi, jangan risau. Kita ada IT department yang akan bantu anda walaupun kita tak dapat nak jawab sekarang ni. Okay. So jangan risau, kita akan jawab soalan anda nanti. Okay. So yang ni paling penting lah. So bila kita dah settle buat semua tu, dah settle buat pembayaran, reminder sekali lagi, kalau in case dah anda masih lagi maybe anda seorang buat kan, nak pun first time buat, ada banyak ada masalah ataupun kemusykilan kan, any inquiry anda boleh WhatsApp ataupun email kan kepada customer service seperti sebut tadi, customer cs@forever.net.my, dan juga please provide all this information so that kita tak tanya apa yang soalan yang anda nak ajukan. So anda perlulah tulis topik, pastikan ada nombor FBOID anda supaya senang kita nak check nama penuh, dan juga order number kalau ada, email, contact number, dan juga description. Terangkan anda punya permasalahan supaya kita boleh bantu anda dengan lebih efisien lagi. Okay. So itu saja untuk hari ini. Okay, tak apa, soalan anda nanti kita akan emailkan. Untuk soalan anda nanti jangan risau, kita akan bagi kepada IT department untuk menjawab soalan ni. Okay. So lagi sekali kita nak ambil gambar ya, lagi sekali boleh tak semua onkan kamera, kita nak ambil gambar group foto. Okay. Boleh tak lagi sekali semua onkan kamera so that kita boleh ambil group foto. Okay, saya faham kat sini ramai yang tanya soalan, but don't worry, kita akan ajukan soalan ni kepada our department. The designated department. Okay. Okay. So setakat ni sahaja untuk Finas, daripada Finas, tapi anda jangan pergi lagi sebab kita ada lagi seorang lagi daripada kita punya apa orang kata yang berpengalaman dalam online ni. Okay, seorang IBO kita yang sangat berpengalaman dalam online, dan untuk pengetahuan semua, dulu dia sangat tak tahu, tak pernah guna online kan. Tapi sekarang ni dia sendiri waktu PKP ni dia hanya membuat pembelian secara online. So kalau anda nak tahu, jom kita dengarkan pengalaman daripada kita punya salah seorang IBO, iaitu CBM Puan Siti Rafidah. Okay, kita nak dengarkan daripada dia apa pengalaman yang dia lalui sendiri dalam buat pembelian secara online ni. Okay, Puan Rafidah, Kak Rafidah dipersilakan. Dipersilakan Puan Siti Rafidah untuk
untuk sharekan pengalaman. Okay. Kak Rafida boleh masuk. Just klik unmute lah suara. Sebab kita tak dapat dengar lagi suara Kak Rafida. Boleh tak Kak Rafida unmute? Okey, dengar tak? Okay, dengar. Dengar tak? Okey. Assalamualaikum semua. Selamat petang, selamat pagi. Waalaikumsalam. PKP ni buat apa? Okey, Kak Fida nak share sikit pengalaman sepanjang PKP ni dan sepanjang berpantang. Ramai orang tahu Kak Fida melahirkan pada 5 hari bulan itu. Lepas tu kita lockdown 18 hari bulan. Dan ramai orang tahu Kak Forever, Kak Fida bersama Forever ni dah 6 tahun dan Kak Fida tak pernah buat online. Kak Fida buat 4 core, sama ada recruitment, development, retention atau productivity, semua dengan offline. Kak Fida coaching eyeball to eyeball, jadi speaker ke sana kemari, jumpa orang pun buat demo ke, semuanya offline. Tak pernah pun buat online. Kak Fida tak pernah beli secara website online. Kak Fida juga tak pernah register secara online. So semua pergi center, serakkan center, ambil produk kat center balik macam tu, atau jumpa orang coaching eyeball to eyeball. Banyak for Kak Fida buat secara offline. Ini adalah satu kejutan budaya dan buatkan Kak Fida benda yang sangat baru, dan Kak Fida nak terima benda baru ni memang sangat susah. Okay. Kak Fida sebelum berpantang ni Kak Fida dah rancang dengan suami. Kita buat perancangan yang teliti dengan suami. Dia cakap dengan dia, you keluar, you jumpa orang, buat coaching. Let's say kalau tak daya, tak mampu, bawa prospek datang rumah Kak Fida. Tapi disebabkan ujian kita sekarang besar, masalah virus COVID-19 ni, kita disarankan duduk kat rumah. Seminggu tu Kak Fida okey lagi tau. Ditambah lagi 14 hari aku dah blur dah. Blur sangat. Lepas tu Kak Fida rasa macam Kak Fida tak ada arah dah. Tak ada arah. Lepas tu Kak Fida rasa macam kemurungan tau. Walaupun ada manager Kak Fida yang buat tutorial, masuk dalam grup WhatsApp, pergi tunjuk Kak Fida, ni cara dia, tunjuk dengan grup. Kak Fida tak boleh nak absorb benda tu, tak boleh nak terima sebab Kak Fida dah 6 tahun konsisten buat offline. Tiba-tiba kena buat online, memang Kak Fida tak boleh nak terima benda tu dan Kak Fida kemurungan satu malam. Kemurungan tu macam mana? Kak Fida kuncikan diri dalam bilik, duduk dengan baby Muhaya je. Okay, Kak Fida nangis. Kak Fida banyak fikir. Pertama Kak Fida fikir macam mana nak bayar duit rumah, duit kereta, dan nak bagi anak-anak makan. Kemudian macam mana nak pergi bantu ramai rakan kongsi lagi, nak jadi speaker, nak coaching, nak pergi buat 4 call balik, memang semuanya jadi susah. So nak dijadikan cerita besok pagi Kak Fida bangkit dengan kuasa Allah tu, Kak Fida cakap dengan suami, okay, lepas je you masak, bang kita duduk depan laptop dan kita buat online ni, kita explore dan kita buat betul-betul sampai boleh dan sampai jadi. Macam tu. So macam-macam lah yang Kak Fida fikir kan. Lepas tu mula-mula nak buat tu memang 12 kali untuk tukar password tu tak boleh-boleh. 12 kali okey. Macam Fina cakap tadi, kena ada lebih 8 perkataan. Maksudnya ada karakter kat situ, ada nombor, ada perkataan dan juga ada simbol. Baru boleh. Lepas tu suami dah tarik laptop tu campak pada Kak Fida, dia kata dah tak boleh yang sebab dah 12 kali ni nak buat, dia dah putus asa. So nak dijadikan cerita, Kak Fida kata tak apa. Kak Fida call satu rakan kongsi Kak Fida kita kena buang ego lah walaupun kita dah CBM, banyak benda kita kena belajar dan kita tahu rakan kongsi kita ni banyak sebenarnya kelebihan dia
yang kita tak tahu kan. Kita belajar pada Kak Fida telefon Cikgu Umi masa tu. Kak Fida telefon, Kak Fida minta tunjuk dia macam mana nak tukar password ni. Tukar password dengan ID memang sangat penting. Betul kata Pinas tadi. So receipt balik password tu buat ni nama huruf besar, then ada karakter contoh macam Azlan, AZ, A tu huruf besar, AZLAN, kemudian add, lepas tu letak nombor. Contoh 1992. Settle. Lah macam tu je, macam-macam yang kami buat forever2drive.com ni lah. Forever2drive fight lah. Letak simbol duit semua tak jadi, semua tak boleh. So bila dah sampai kat situ, sampai step situ kami masukkan, kami ikut step yang tutorial yang dalam grup WhatsApp buat tu. So ikut satu-satu, klik satu-satu, buat sampai jadi, buat sampai boleh. So permulaan tu memanglah kata orang tu benda baru kan. Memanglah susah sikit, tapi sebenarnya mindset kita. Mindset ni pertama, jangan kata tak boleh. Jangan putus asa. Kosongkan gelas, belajar. Lepas tu buang sikap ego tu, pergi tanya dengan orang. Walaupun orang tu kata lebih rendah pangkat daripada kita ke, atau orang biasa-biasa ke, kalau dia pandai buat tu, pergi je tanya kat dia kan. Lepas tu belajar dan terus belajar. Jangan tak nak belajar. Sebenarnya benda ni kena bertindak. Kena cuba buat sampai dapat, sampai boleh. Dah pandai buat, kena konsisten. Bila konsisten dan istiqomah, kita ingat tau. Bila kita ingat, kita jadi terror. Tu dia. Pejam mata pun boleh klik, settle. Macam tu. Okey. Lepas tu, kalau suami isteri buat bersama, buat forever ni, maksudnya full time dengan forever ni. Jadi sama-sama support each other lah. Jangan biarkan pasangan tu fikir sendiri tau. Tak boleh. Macam Kak Fida memang jenis orang yang kesana kemari tak tahu diam. Tiba-tiba kena duduk kat PC. Lepas tu kena duduk kat PC ni, kepala Kak Fida macam pening, buntang mata. Tengok nombor, tengok huruf ni, duduk statik macam tu. Kak Fida tak boleh. So Kak Fida rasa Kak Fida perlukan kekuatan suami kat situ. Jadi Kak Fida cakap dengan dia, kita buat sama-sama bang. Buat ni benda ni sampai dua-dua pandai. So Kak Fida ambil order, kemudian suami masuk website, buat belian, buat order kat situ. Kemudian Kak Fida buat JomPay, bayaran. Lepas tu Kak Fida WhatsApp dan email pada kita punya forever order.forever tu. Yang macam Pinas cakap tadi, tu betul, kena. Lepas tu settle. Lepas tu yang seronoknya bila dah pandai macam gini kan, boleh buat atas katil, buat kat sofa, kakak stop sekejap. Buat kat sofa, lepas tu buat atas katil. Lepas tu boleh sambil-sambil minum air, sambil makan kan. Pergi dapur, lapor, makan. Macam tu time PKP ni. Sorry lah. Dan Kak Fida nak cakap, anak-anak seorang nangis, seorang lagi macam ini. Anak kecil ramai kan. So pada Kak Fida lah, benda ni mudah dan senang sebenarnya. Lagi senang daripada you all pergi buat offline. Sebab once bila buat offline, you perlukan masa, you perlukan tenaga, kena isi minyak kereta, kena pergi ke sana, tinggal anak, tinggal keluarga kan. Tapi bila buat online, you klik-klik atas katil, you klik-klik atas sofa, you klik-klik depan TV, order masuk, bank in, settle. Lepas settle tu forever hantar lagi produk depan pintu rumah. CityLink lagi hantar. So bapaklah senangnya buat website online ni. Daripada zero to hero ni, maksudnya kena kosongkan gelas, belajar dan terus belajar walaupun anda sudah pandai banyak benda. Banyak benda juga yang anda tak pandai. Contoh macam Kak Fida ni kan. Macam terror sangat sebab ada CBM. Rupanya online ni sangat tak pandai. Tapi bila dah pandai, you bayangkan bila you pandai sangat online, you terror offline, you boleh fly lebih jauh. Eagles tu macam ada 4 sayap. Nampak tak? Sebab online kita boleh belajar dengan syarat kita nak. Okay? Kalau kita belajar, kita kosongkan gelas, mindset kita tukar, nak belajar, nak pandai, nak cuba buat, bertindak, insya-Allah dua-dua boleh buat, offline dan online, you can fly. Lebih jauh sebenarnya, lebih tinggi. Macam tu. Okey, Kak Fida rasa itu sahaja perkongsian Kak Fida. Ingat pesan Kak Fida, pertama jangan putus asa.
Kalau tak pandai belajar. Lepas tu cari mentor yang pandai buat tu. Minta dia guide kita macam mana nak buat. Lepas tu kosongkan gelas. Mindset ni kena tukar. Lepas tu mesti nak belajar biarpun siapa pun kita. Tak kisahlah kita nak belajar dengan siapa ke. Buang sikap ego tu. Buat sampai pandai. Buat sampai dapat. Lepas tu 3 kali buat konsisten dan istiqomah. InsyaAllah kita ingat dan kita terror. Kita tak payah tengok lagi pejam mata pun boleh klik settle. Dan kita boleh buat dengan seronoknya di atas katil, di atas sofa ataupun di dapur rumah sambil makan-makan dan sebagainya. Okey, itu saja perkongsian Kak Fida, semoga bermanfaat. Dan Kak Fida rasa korang semua mesti boleh buat sebab benda ni senang sangat. Lagi Finas dah buat tutorial ni, lagi senang nak follow. So mana yang tak tahu, belajar dengan yang tahu. Mentor anda ramai yang tahu dan mereka hari-hari buat Zoom meeting, ajar satu-satu. Walaupun dalam tempoh PKP ni kita tak dapat jumpa, bertemu mata kan. Tapi walaupun jauh di mata, dekat di hati. Gitu. Okey, Kak Fida minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay, terima kasih CBM Siti Rafida. Okay, so simple je dia cakap, jangan putus asa lah. Okay, and untuk makluman semua, semua segala soalan yang anda ajukan ataupun cadangan, kita memang take note dan kita akan ajukanlah kepada, kita akan forward kepada department IT ni untuk improvement dan juga untuk menjawab semua soalan anda. Lepas tu dan mungkin ada yang tanya slide ni, apa yang slide yang Finas guna tadi tu mana Finas nak dapat. So anda boleh pergi ke Facebook kita lah, kita ada tunjuk macam mana cara nak buat pembelian secara online. So kalau anda yang mungkin ada yang terlepas ke ataupun dah masuk pun dah in the middle of the tutorial, so just pergi kepada Facebook dan dapatkan video tersebut tentang macam mana cara untuk membuat pembelian secara online. Okay, so saya harap selepas ni walaupun sepanjang PKP ni tak ada sebarang masalah lah untuk anda buat pembelian secara online. So maknanya walaupun duduk rumah, stay at home, tapi bisnes tetap jalan. Okay, so saya harap semua ni membantu anda. So I guess itu sahaja untuk hari ini. So terima kasih kepada semua yang bersama-sama Finas hari ini untuk dengarkan cara pembelian online ni. Dan nanti kita berjumpa lagi. Okay, so thank you guys. Bye. Bye.